Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW menyatakan begini, an Abdullah bin Buraidah al-Aslami an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi telah bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dan dia belajar Al-Quran, wa amila bihi, dan dia beramal dengan Al-Quran. Macam mana masa depan dia? Kalau dia baca Quran, belajar Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, masa depan dia ke hari kiamat nanti, ulbisa yaumal qiyamati tajam min nur, maka dia akan dipakaikan pada hari kiamat nanti, sahabat-sahabat sekalian, mahkota daripada cahaya. Daw'uhu mithlu daw'i syamsi, mahkota yang dipakaikan di atas kepala pembaca Quran yang beramal dengan Quran tadi, cahaya dia tuan-puan seperti mana cahaya matahari, terang benderang. Wa yuksa walidayhi, tak cukup dengan itu, dipanggil ibu bapa dia untuk dipakaikan hullatani la yaqumu bihimad dunya. Siapa ni mak dia ni? Mana ayah dia ni? Mari, anak kamu pembaca Quran, anak kamu pengamal Quran, anak kamu belajar Quran. Kiamat nanti Allah panggil mak bapak dia nak bagi apa? Yuksa walidayhi hullatan, nak dipakaikan dengan segala perhiasan kemewahan. La yaqumu bihimad dunya, yang tidak pernah dipakaikan pada siapa pun di dunia. Gambaran dua orang ini adalah ibu bapa kepada anak ahlul Quran. Fayaqulan, sampai terpinga-pingalah mak ayah ni akhirat besok bertanya, bima kasaina, dengan apa ni? Kenapa kami dipakaikan sebegini hebat perhiasan ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bi akhdhi waladikum al-Quran, sebab anak kamu dalam hidupnya mengambil Al-Quran. Anak kamu dalam hidupnya memegang Al-Quran. Sebab perkataan bi akhdhi tu tuan-puan, dia dalam maksud dia. Maknanya dia pegang sungguh-sungguh, dia ambil sungguh-sungguh, hadam dengan Quran. Anak kamu hidup dekat dunia dulu dengan Quran saja. Ini akhirat Allah bagi, yang si anak cahaya, mahkota cahaya, dan ibu bapanya dipakaikan perhiasan yang penuh dengan kemuliaan. Bukan kemewahan, kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla, kerana anak-anak tadi menjadi ahlul Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, hamilul Quran. Siapakah hamilul Quran? Menurut Syekh Ismail Mahsyuri, dalam bukunya yang bertajuk maksudnya Fadilat Membaca dan Menghafaz Al-Quran, dia menjelaskan hamilul Quran ialah seseorang yang mampu memahami makna ayat-ayat Al-Quran, mengetahui hukum hakam Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungannya. Ustazah nak tekankan tuan-puan, tak ada yang kita gelar-gelar orang yang nama macam-macam, qari Quran lah, hafiz Quran lah, sahib Quran lah, ahlul Quran lah, kecuali syarat dia mestilah mengamalkan Quran. Bukan ngapal saja, jauh lagi tu. Baik, sebut sahibul Quran. Kata Abdul Aziz bin Abdul Rauf dalam buku kajiannya, tuan-puan sekalian, definisi sahibul Quran ialah orang yang menghafaz semua ayat-ayat Al-Quran atau sebahagiannya. Dia memberikan masanya untuk membaca, mentadabbur, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, serta berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Huwa sahibul Quran, dialah sahib Quran. Itu macam Quran bergerak. Nak tahu Quran cakap macam mana pasal akhlak, tengok dia. Nak tahu Quran cakap macam mana pasal berbakti pada mak ayah, tengok dia. Macam mana dia berbakti dengan mak ayah dia.
Tuan-puan sekalian, Masya Allah, tengok akhlak. Tengok akhlak kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Ya, kadang-kadang kita puas fikir apa yang tak kena ya. Macam mana nak suruh nak didik ya anak-anak ni supaya halus akhlak dengan mak ayah. Dengan mak ayah ni kena halus akhlak. Dia bukan akhlak biasa, sahabat-sahabat, bukan akhlak biasa. Siapa yang ajar akhlak Quran, akhlak halus dengan mak ayah ni? Al-Quran. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Macam tu sekali ayat Quran. Bercakap tu sampai bombastik. Bila nak cakap tentang macam mana kamu nak buat dengan mak ayah kamu ni, depan tu mak ayah kamu, macam mana kamu nak santuni mak ayah kamu ni, sampai tahap Quran cakap macam mana? Wakhfid lahuma janahadh-dhul. Allah cakap pasal kepak, sayap. Apa maksud ayat tu? Kalau tengok dari segi literal ya, dari segi bahasa betul-betul, maksud dia apa? Rendahkanlah sayap. Wakhfid lahuma janahadh-dhul. Guna pakailah sayap kehinaan, sayap merendah diri di hadapan mak bapak kamu. Masya Allah. Seolah-olah kalau sebelum depan mak bapak tak payah pakailah sayap tu lagi. Tapi sebaik saja kita dengan mak ayah, mana sayap tu? Ambil sayap tu, pakai sayap apa? Rendah diri dengan mak ayah. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan juga kasih pada mak ayah, kasihan belas pada mak ayah. Semua itu menguasai jiwa seorang anak yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bila mana dengan mak ayah, tuan-puan. Siapa yang ajar tu? Quran. Al-Quran yang ajar. Wallahu ta'ala a'lam. Tak tahulah sahabat-sahabat ya. Maknanya kita tu kena terus memberikan penekanan kepada anak-anak kita dengan cara fahamkan mereka dengan ayat-ayat Quran. Ayat yang menyebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita akan bertemu dalam beberapa potongan ayat Quran bila Allah menyebut tentang tauhid, jangan syirikkan Allah, diikuti langsung dengan mak bapak kamu. Kena ihsan, kena buat baik. Maknanya Masya Allah ya, itu dua benda yang berbeza kan, tapi dekat ya, seolah-olah menjadi hak yang sepatutnya bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, ialah dia menyempurnakan dirinya dengan apa? Jaga hak kedua ibu bapa kita, lembut dengan mak ayah, hikmah dengan mak ayah. Tak adalah cerita-cerita mak ayah makan hati berulam jantung ni sahabat-sahabat. Ya, berapa ramai mak-mak ya yang bercakap dengan ustazah. Ustazah sampai berdoa, ya Allah, janganlah kau ambil jangan kau pakailah ya Allah apa yang terasa di hati ni. Sampai terpaksa cakap macam tu. Sebab hati tu memang terasa, nak buat macam mana? Memang terasa. Ya, sampai terpaksa ngadu dengan Allah, wahai Allah, sebenarnya aku ni lemah hati. Sebab tak nak nyalahkan anak, tuan-puan. Ya, tak nak kita mengakui bahawa aku adalah seorang ibu yang memang sudah terluka hati dengan anak-anak. Tak nak. Sebab kita tahu kesian anak kita nanti. Terpaksa, wahai Allah, aku terluka, tapi sebab aku ni lemah jiwa, ya Allah. Belum apa-apa pun, anak tu baik lagi, insya-Allah boleh berubah tu. Ini sahabat-sahabat adalah cara ustazah munajat dengan Allah juga dalam bab-bab ni. Ya, dalam bab-bab ni memang, ya Allah, kalau ada terdetik kat hati, yalah kadang-kadang terasa, tapi tak adalah, itu hati lemah je, ya Allah. Hati aku yang lemah. Jangan kau ambil kira. Rabbana la tu'akhizna. Jangan kau ambil kira, ya Allah. Bagilah yang terbaik pada anak-anak ni. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum faham. Mereka belum tahu. Akhlak. Ini sahibul Quran. Sebab itu tuan-puan sekalian, sampai kecil hati seorang anak ustazah, kecil hati. Dan ustazah minta maaf dah dengan dia. Hari itu adalah hari dia hafaz 30 juzuk semua. Itu hari dia. Dia hafizah Quran. Hari itu dia hafaz. Masya Allah, ramai sangat orang ucapkan tahniah, macam-macam lah. Ya, kawan-kawan, guru, abi dia, ya. Ustazah pun ucap tahniah, tapi mungkin dia melihat tahniah ustazah tidak seperti yang dia harap barangkali. Ya.
Sebab tahniah ustazah masih ada kebimbangan, tuan-puan. Tapi ustazah minta maaf dengan dia, ya. Maknanya kita pun tak prepare elok-elok muka macam mana apa semua masa ucap tahniah. Ya. Sebab bercampur, sebab kita faham benda-benda ni, tuan-puan, ya. Maknanya apa? Bila ustazah salam dia, peluk dia, kata alhamdulillah, Umi besar hati, syukur pada Allah. Tapi ayat ustazah hujungnya adalah tapi perjalanan kita baru bermula. Jadi lepas tu dia sampai kecil hati menangis, tuan-puan, menangis. Ya, menangis, kemudian dapat report daripada adik-beradik yang lain, sampai dengan ustaz-ustaz pun dapat report tu. Ya, lepas tu ustaz kata janganlah macam tu dengan anak, ya. Janganlah macam tu, sampai kecil hati. Ustazah jumpa dia. Ya, part yang mana yang dikecil hati? Part yang mana? Dan subhanallah, ya tuan-puan, ini bagus juga bila kita mendengar suara hati anak. Kita rasa kita je yang betul, kan, ya. Mungkin tuan-puan tak terfikir juga apa yang anak Ustaz akan jawab. Jadi kita sambung tahun depan, insya-Allah. Okey. Ini masya-Allah, hidup ni memang saling belajar. Kita sebagai mak pun belajar, semua belajar. Masya-Allah, subhanallah. Bila Ustaz kata dengan dia, kenapa nangis, kan, ya? Kata khabarnya macam merajuk dengan Umi. Mana yang tak betul yang Umi cakap, ya, yang berasa hati. Ustazah pun cakap lah, bila dia kata, yelah Umi kata baru bermula. Ustazah pun cakap dengan dia, beria-ria lah. Memang baru bermula lah, begitu begini. Macam cakap dengan perempuan lah, cuma tak ada mic je. Ya, cakap. Tapi subhanallah, tiba-tiba anak tu pegang kuat tangan ustazah. Dia kata apa? Umi, lelah menghafaz Quran pun tak habis lagi. Terdiam ustazah, tuan-puan. Umi, lelah menghafaz Quran pun tak habis lagi. Sabarlah dulu, Umi. Waktu tu saya kata apa? Wahai Allah, aku banyak belajar daripada anak-anak. Banyaknya kita rasa kita betul, kan, cakap macam tu, kan. Sekarang kita dengar anak kita meluah. Kita hafaz Quran tak? Tak. Kita tahu tak macam mana susahnya untuk menghafaz 30 juzuk tu? Berapa banyak dia struggle, berendam air mata, ingat harapan mak ayah. Anak-anak kita sama macam kita lah, tuan-puan. Kita masa umur dia apa kita buat? Suruh baca Quran pun lari, bukan suruh hafal Quran. Masya Allah, subhanallah. Kenapa dia berasa hati? Sebab bagi dia, lelah menghafal tak habis lagi, Umi. Tiba-tiba Umi cakap, semua ni baru nak bermula. Jadi maknanya memang peninglah kepala anak tu.